Assalamualaikum, pada hari ini saya akan berkongsi tentang jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Mahkamah membawa maksud tempat awam dan rasmi di mana seseorang mendapatkan penyelesaian yang adil dalam satu perselisihan dan kriminal berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Yang pertama adalah Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Mahkamah Tinggi juga Mahkamah Rendah. Mahkamah Rendah terdiri daripada Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session, manakala Mahkamah Tinggi terdiri daripada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak, Mahkamah Rayuan, dan akhir sekali adalah Mahkamah Persekutuan. Selain itu, terdapat mahkamah khas yang terdiri daripada beberapa buah mahkamah, antaranya adalah Mahkamah Bumiputera, Mahkamah Syariah, Mahkamah Tentera, Mahkamah Juvana dan Mahkamah Khas Raja-Raja. Concerned about jurisdiction. They seems Mahkamah Magistrate terbahagi kepada kelas pertama dan kelas kedua. Mahkamah Magistrate kelas pertama membicarakan kes yang hukumannya tidak lebih 10 tahun dan kes sivil yang tidak melebihi 25,000. Sebagai contoh, kes rompakan, kes pecah rumah dan lain-lain. Seterusnya kelas kedua yang juga dikenali sebagai Mahkamah Tuntutan Kecil, yang mana membicarakan kes yang hukumannya tidak melebihi 12 bulan penjara dan denda sahaja. Mahkamah Magistrate kelas kedua juga membawa hukuman 6 bulan penjara serta denda sebanyak RM1,000. Seterusnya adalah Mahkamah Session. Mahkamah Session mendengarkan semua jenis kes kecuali kes yang jika disabit kesalahan hukumannya adalah mati. Ia juga membicarakan kes sivil yang tuntutannya bermula daripada RM25,000 sehingga RM250,000. Seterusnya adalah Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya juga Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi adalah tidak terhadap semua kes jenayah. Mahkamah Tinggi akan mendengarkan kes-kes rayuan yang datangnya daripada Mahkamah Rendah. Kes-kes yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi akan diketuai oleh Hakim Besar tersendiri. Jadi Mahkamah Tinggi Malaya diketuai oleh Hakim Besar Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak diketuai oleh Hakim Sabah Sarawak. Yang seterusnya adalah Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan ditubuhkan pada 24 Jun 1994 dan diketuai oleh seorang presiden. Mahkamah Rayuan mengembalikan proses rayuan yang melalui dua peringkat dalam sistem kehakiman, di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan juga menjadi perantaraan antara Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan ini mendengar kes yang berkenaan rayuan jenayah dan sivil daripada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan tidak mempunyai sebarang bidang kuasa asal. Bagi rayuan kes sivil dan jenayah, jumlah atau nilai perkara yang terlibat mestilah tidak kurang daripada RM250,000. Mahkamah Rayuan juga berkuasa meminda apa-apa keputusan daripada Mahkamah Tinggi.
Tinjauan di pekarangan mahkamah mendapati semua laluan keluar masuk dikawal ketat pihak polis seawal jam 7 pagi. 32 adun yang menyatakan sokongan ke atasnya mengemukakan permohonan semakan kehakiman pada 4 Ogos lalu. Seterusnya adalah Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah yang tertinggi dan mahkamah terakhir untuk membicarakan kes atau membuat rayuan di Malaysia. Di dalam Mahkamah Persekutuan terdapat beberapa bidang kuasa, antaranya adalah bidang kuasa asal. Bidang kuasa asal dapat menentukan kesahihan undang-undang yang telah digubal oleh Parlimen ataupun adun. Selain itu, ia juga menyelesaikan pertikaian yang wujud antara kerajaan negeri dan persekutuan. Akhir sekali, ia membatalkan apa sahaja undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Bidang kuasa seterusnya adalah bidang kuasa rayuan, yang mana ia akan mendengarkan rayuan daripada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi yang berkenaan kes yang melibatkan lebih daripada RM250,000. Seterusnya adalah bidang kuasa penyemakan. Mahkamah Persekutuan akan memutuskan tentang soal yang berbangkit di mahkamah kesan daripada mana-mana peruntukan perlembagaan persekutuan. Akhir sekali adalah bidang kuasa penasihat. Mahkamah Persekutuan akan memberi nasihat kepada YDPA mengenai kesan peruntukan sesuatu perlembagaan. Keanggotaan Mahkamah Persekutuan dianggotai oleh 7 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Semenanjung, Hakim Besar Sabah Sarawak, juga dengan 3 hakim lain sebagai tambahan. Yang pertama adalah Mahkamah Bumi Putra ataupun dikenali sebagai Mahkamah Adat. Mahkamah ini hanya terdapat di timur Malaysia sahaja, iaitu di Sabah dan Sarawak. Bidang kuasanya adalah membicarakan tentang kes yang melibatkan pelanggaran adat dalam kalangan Bumi Putra. Sebagai contoh, kes seperti pelanggaran adat suku kaum, adat perkahwinan, undang-undang adat, adat keagamaan dan sebagainya. Seterusnya adalah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini adalah untuk mengadili umat Islam. Ianya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Syariah. Ianya membicarakan kes sivil dan jenayah bagi orang-orang Islam. Seterusnya adalah Mahkamah Tentera. Mahkamah Tentera mengendalikan kes yang berkaitan dengan tingkah laku anggota tentera, yang terbahagi kepada Mahkamah Tinggi Tentera dan Mahkamah Rendah Tentera. Mahkamah Tinggi Tentera membicarakan kes para pegawai yang berpangkat staf sarjan dan ke atas yang diadili oleh Yang di-Pertua berpangkat Lieutenant Colonel ke atas, juga dibantu 2 orang berpangkat Kapten atau Major. Mahkamah Rendah pula membicarakan anggota yang berpangkat lebih rendah daripada staf sarjan diadili oleh seorang yang kedua berpangkat Major dan dibantu oleh 2 orang ahli yang berpangkat Kapten. Seterusnya adalah Mahkamah Juvana. Mahkamah Juvana membicarakan kes yang melibatkan individu yang berumur antara 10 hingga 18 tahun. Ianya membicarakan semua jenis kes kecuali kes yang jika disabit kesalahan akan membawa kepada hukuman mati. Mahkamah Khas Raja-Raja membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh YDPA ataupun raja di atas sifat peribadi. Tindakan yang akan dikenakan jika disabit kesalahan terhadap YDPA ataupun Sultan akan mendapat keizinan Peguam Negara sebelum dilaksanakan.